Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk ke topik yang pertama dalam subjek Electrical dan Elektronik Prinsipal 1. Okey, untuk hari ini dan untuk 4 minggu terawal ni, kita akan belajar LA1. LA1 Apply Circuit Design. Okay, di dalam LA1 ni kita akan ada 4 subtopik yang kita akan belajar selepas ni. Untuk hari ni kita akan belajar pengenalan elektrik dan elektronik. Okay. Minggu kedua, kuantiti asas elektrik. Minggu ketiga, SI unit. Okay, SI unit ni International System for Measurement, pengukuran, sistem antarabangsa untuk pengukuran. Dan untuk minggu keempat kita akan belajar hukum macam mana hukum dan kita ada beberapa data lah untuk kita buat dalam hukum. Okey, kita teruskan untuk topik hari ini. Topik hari ini adalah topik yang paling pendek lah di antara semua topik dalam beberapa minggu kita akan jumpa ni lah. Okey, mula-mula sekali kita tengok pengenalan kepada elektrik. Okey. Elektrik merupakan satu tenaga yang tidak dapat dilihat. Okey, tidak dapat dilihat tetapi boleh dirasai dan digunakan oleh manusia pada hari ini dan akan datang. Okey. Elektrik terdiri daripada dua jenis, iaitu elektrik statik dan elektrik dinamik. Okay, kita tengok apa maksud elektrik statik. Okay, elektrik statik ni keadaan di mana tiada pergerakan elektron dalam arah tertentu. Okay, manakala untuk elektrik dinamik, keadaan di mana terdapat pergerakan elektron dalam arah tertentu. Okay, itu beza di antara elektrik statik dengan elektrik dinamik. Kalau statik tiada pergerakan, kalau dinamik dia terdapat pergerakan elektron. Okey, tenaga elektrik dapat dihasilkan kesan daripada beberapa tindakan. Okey, di antaranya yang pertama geseran, yang kedua haba, yang ketiga aruhan elektromagnetik. Okey, seterusnya pengenalan kepada elektrik lagi. Okey, di sini disenaraikan beberapa tindakan daripada tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada beberapa punca tenaga yang lain yang boleh digunakan. Okey, tenaga lain yang boleh digunakan. Disenaraikan 4 jenis kat sini. Yang pertama tenaga cahaya, yang kedua tenaga haba, yang ketiga tenaga bunyi, dan yang keempat tenaga gerakan. Okey, kita tengok dulu macam mana tenaga cahaya ni. Okey, tenaga cahaya dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Okey, contoh dia lampu lah. Okay, objek yang memancarkan cahaya. Yang kedua, tenaga haba. Okay, tenaga haba ni tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, contoh dia macam setrika lah, iron. Okey, seterusnya tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar atau bergetar lah bila objek itu bergetar. Dan contoh yang senang radio lah. Okay, radio. Dan yang terakhir tenaga gerakan. Tenaga gerakan ni dihasilkan oleh objek yang bergerak. Okay, objek yang bergerak. Contoh dia motor lah, motor. Okay, objek yang bergerak, contoh motor. Okay, seterusnya kita tengok pula pengenalan kepada elektronik. Okay, tadi kita cerita pasal tenaga elektrik. Sekarang ni kita tengok pengenalan kepada elektronik.
Okey, mula-mula sekali kita tengok apa aplikasi dalam elektronik ni. Maksud dia daripada bidang kita belajar elektronik, bidang berasaskan elektronik ni, apa bidang-bidang kita boleh terokai lah. Okey, di sini disenaraikan 5 bidang utama yang menggunakan teknologi elektronik. Yang pertama sekali, perhubungan, communication. Yang kedua, pertahanan, defense. Yang ketiga, industri. Yang keempat, perubatan, medical. Yang kelima, pengukuran, instrumentation. Okey. Di bawah pada perhubungan ni terdapat 3 perhubungan. Okey, yang pertama sekali perhubungan secara talian. Perhubungan secara talian ni contoh dia telefon, telegraf yang menggunakan talian. Yang kedua ni perhubungan secara wireless. Okey, secara wireless ni contoh dia pemancaran radio. Okey, yang kedua dia perhubungan secara sistem satelit. Okey, satelit. Yang ketiga, sistem audio. Okey, sistem audio ni digunakan dalam penguat stereo. Okey, untuk pertahanan, sistem elektronik kita gunakan dalam perhubungan secara kod radar. Okay, dalam industri, banyak digunakan dalam industri, tapi yang dinyatakan kat sini untuk 3 yang utama lah. Yang pertama, sistem kawalan automatik. Yang kedua, sistem panasan atau kimpalan, welding. Dan yang ketiga, komputer. Komputer ni dia merangkumi untuk digital dan analog. Okey, seterusnya untuk perubatan, digunakan dalam elektron X-ray termasuk elektroterapi. Dan yang terakhir untuk pengukuran, okey, digunakan dalam alat-alat pengukuran. Okey, contoh yang paling senang, osiloskop. Macam mana osiloskop berfungsi? Okey, osiloskop kita akan belajar dalam topik yang ketiga nanti. Okey, untuk LA yang kedua. Okey, itu gambaran kasar aplikasi dalam elektronik. Okay, makna gambaran, boleh nampak gambaran macam mana elektronik diaplikasikan. Okey, seterusnya. Okey, apa awak lihat di skrin ni adalah contoh-contoh komponen elektronik. Okey, ada yang pernah tengok, ada yang tak pernah tengok. Tapi komponen ni semua kita akan jumpa. Okey, nanti kita buat amali, kita akan jumpa. Sekarang kita cerita dulu. Saya akan beritahu jenis-jenis komponen, pembahagian komponen. Okey, dan fungsi sikit lah fungsi-fungsi dia. Okey, komponen ni, komponen elektronik secara am dia terbahagi kepada 2 kumpulan. Komponen pasif dan komponen aktif. Okey, kita tengok dulu komponen pasif. Ini secara pengenalan lah, pengenalan komponen pasif. Komponen pasif ni adalah komponen yang tidak boleh mengawal aliran arus elektrik. Okay, dia tidak boleh mengawal aliran arus elektrik. Okay. Bagi komponen pasif, ia menerima pengaruh tetapi tidak mempengaruhi atau tidak membuat faktor gandaan di dalam isyarat elektrik. Okay. Tetapi ia merupakan komponen penting dalam litar elektronik. Okay. Komponen pasif ni adalah komponen yang penting dalam litar elektronik. Sebab apa? Kerana tanpa komponen pasif, maka komponen aktif juga tidak akan berfungsi. Okey, berikut adalah contoh komponen pasif yang biasa kita gunakan lah, yang terdapat di pasaran. Dan dalam lab nanti bila kita buat amali, kita akan jumpa lah komponen-komponen pasif tu. Okey, yang pertama sekali tu perintang. Okey, resistor. Ni contoh-contoh resistor. Okey, dia ada pelbagai saiz, pelbagai warna. Yang kedua, kapasitor.
Okey, kapasitor kita ada kapasitor elektrolitik, kita ada kapasitor seramik. Okey, yang ketiga induktor. Okey, induktor. Okey, contoh-contoh induktor. Untuk komponen pasif ni kita akan belajar dalam topik selepas ni lah, dalam LA2 secara mendata, secara lebih mendalam. Kita akan belajar kalau kod perintang, macam mana pengiraan, aliran lalita. Untuk pengenalan ni kita cuma kenal je. Okey, contoh-contoh komponen pasif, okey, perintang, kapasitor dan induktor. Okey, seterusnya kita tengok pula komponen aktif. Tadi komponen pasif. Okay. Sekarang kita tengok komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen yang boleh mengawal aliran arus elektrik. Okay. Kalau komponen pasif tadi dia tak boleh mengawal aliran arus elektrik, tapi komponen aktif ni dia boleh mengawal aliran arus elektrik. Okay. Komponen aktif banyak digunakan pada lita-lita elektronik. Semua komponen aktif boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu jenis tube dan jenis separuh pengalir. Okey, separuh pengalir semikonduktor. Okey, komponen aktif akan mengawal kehendak pada tiap-tiap lita. Dia boleh mengawal lita. Okey, berikut adalah contoh-contoh bagi komponen aktif. Komponen aktif kita ada lagi, tapi yang untuk pengenalan ni kita berkenalan dengan 3 jenis komponen aktif. Okey, yang pertama diode. Okey, terdapat pelbagai jenis diode. Okey, kalau tengok kat sini dia ada diode Zener, LED. LED kita tengok tu kecil-kecil tu, LED adalah sejenis diode. Okey, photodiode, SCR. Okey, yang keduanya transistor. Dan yang terakhir contoh komponen aktif IC. Okey, IC ni adalah singkatan untuk integrated circuit. IC ni fungsi dia umpama microprocessor. Okey, dalam setiap IC ni dia mengandungi beribu-ribu transistor dan ada beberapa lah, ada sedikit perintang di dalam dia. Maknanya dia satu lita dalam tu. Okey. Untuk pengenalan kepada elektrikal dan elektronik, sampai contoh-contoh komponen ni saja. Okey, seterusnya kita cuba buat latihan. Okey, semua tadi ada salin kan? Jadi cuba jawab soalan yang pertama. Okey, terangkan perbezaan di antara elektrik statik dan elektrik dinamik. Tadi saya dah ceritakan, okey, perbezaan elektrik statik dengan elektrik dinamik. Okey, cuba jawab. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Tindakan daripada tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada beberapa punca tenaga yang lain yang boleh digunakan. Seperti yang disebut di awal slide tadi. Okey, namakan 4 tenaga tersebut. Okey, namakan saja 4 tenaga tersebut. Dan soalan yang terakhir, berikan 3 contoh komponen bagi komponen aktif dan komponen pasif. Okey, untuk soalan 3 ni, maksud dia berikan 3 contoh komponen aktif dan 3 contoh komponen pasif. Yang baru je saya terangkan tadi. Okey, cuba masalah jawab dulu. Nanti kita akan bincangkan jawapan dia. Okey, saya harap semua jawab. Sebab untuk topik yang pertama LA1 ni yang senang lah. Cuma kita cerita pasal pengenalan je. Pengenalan elektronik, pengenalan elektrik. Okey, kalau semua dah siap, kita tengok jawapan dia. Okey, untuk soalan 1.
Terangkan perbezaan di antara elektrik statik dan elektrik dinamik. Okay. Elektrik statik. Okay, elektrik statik macam saya cakapkan tadi, keadaan di mana tiada pergerakan elektron dalam arah tertentu. Okay. Elektrik dinamik, keadaan di mana terdapat pergerakan elektron dalam arah tertentu. Okay. Kalau statik tiada pergerakan, kalau dinamik ada pergerakan elektron. Okay, saya harap jawapan yang awak bagi semua betul. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Tindakan daripada tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada beberapa punca tenaga yang lain yang boleh digunakan. Nyatakan 4 tenaga tersebut. Tenaga tersebut adalah 1. Tenaga cahaya, yang kedua tenaga haba, yang ketiga tenaga bunyi, dan yang terakhir tenaga gerakan. Okey. Okey, semua saya harap semua betul. Dan untuk soalan yang ketiga, berikan 3 contoh komponen bagi komponen aktif dan komponen pasif. Mula-mula sekali kita tengok komponen aktif. Okey, komponen aktif contoh dia diode, yang kedua transistor, dan yang ketiga IC, integrated circuit. Okay, contoh-contoh bagi komponen pasif pula. Yang pertama perintah, resistor, yang kedua kapasitor, dan yang ketiga induktor. Okey, saya rasa tak ada masalah. Okey, semua boleh buat dengan betul, boleh jawab dengan betul soalan latihan kita. Okey, itu saja untuk subtopik kita yang pertama ni. Pengenalan elektrik dan elektronik. Untuk minggu depan kita akan belajar topik yang berikutnya, kuantiti asas elektrik. Terima kasih kerana memberi perhatian kepada semua, dan kita akan jumpa pada minggu depan untuk topik kuantiti asas elektrik. Okay, terima kasih semua.